Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Premier Sarawak, yang mana dia kata Sarawak cari mekanisme baru menangani isu gaji penjawat awam yang rendah. Dan sebelum saya membuat pencerahan berkenaan dengan isu ini, saya nak menjelaskan Premier itu adalah, kalau di negeri lain, itu adalah Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Tetapi apabila PRN yang lepas, apabila mereka menang lebih daripada 2/3 majoriti, maka mereka boleh membentangkan di Dewan Rakyat untuk mereka menggunakan di Sarawak, iaitu Ketua Menteri diubah menjadi Premier. Jadi kerana itu hari ini Sarawak menggunakan gelaran Premier untuk Ketua Menteri mereka. So, apa yang saya lihat di sini daripada kenyataan itu adalah lebih baik, dan saya amat bersetuju kerana jika gaji-gaji penjawat awam ini dinaikkan dan mereka boleh mendapat manfaat, itu adalah untuk rakyat juga. Tetapi yang isu saya lihat hari ini, apabila nak dekat PRU, nak dekat dengan pilihan raya, maka mereka suka dengan momokkan seperti ini. Yang mana kita tahu PBB yang menjadi tunggak kepada pemerintahan negeri Sarawak itu, yang mana mereka hari ini menggunakan gabungan yang dinamakan GPS. Mereka apabila dekat-dekat pilihan raya mulalah dengan isu gaji penjawat awam, dan kita lihat mulalah rent survey keliling-keliling kampung. Tetapi ini pada saya hanya momokkan politik yang pada saya tidak menguntungkan, yang akhirnya rakyat terpengaruh dan akhirnya di PRN, di PRU mereka menang dan akhirnya yang tersiksa adalah rakyat. Kenapa saya berkata seperti ini? Saya bukan menjadi orang pembangkang yang kerja saya nak membangkang. Tetapi apa yang saya lihat sebagai anak muda yang saya alami berpuluh-puluh tahun pemerintahan PBB ini, yang mana tidak saya lihat menguntungkan kepada keseluruhan rakyat itu. Tetapi apa yang dicakapkan ini adalah menguntungkan kepada elit-elit politik mereka itu sendiri. Yang mana kita lihat apabila dia cerita nak menaikkan isu kaki tangan pejabat awam yang rendah ni, kenapa hari ini baru nak mencari mekanisme untuk membuat pembaharuan ataupun nak menangani isu ini? Kenapa puluh-puluh tahun mereka tak fikir masalah ini? Itu baru dengan penjawat awam. Bagaimana dengan mereka yang kerja di sektor swasta ataupun mereka yang bekerja di kampung, mereka yang terjerumus ataupun bekerja dengan sektor 3D. Jadi perkara-perkara ini tidak saya lihat bahawa kerajaan yang membentuk negeri Sarawak itu, iaitu GPS itu, mencari mekanisme itu. Dan saya turun kepada underground dan saya melihat sehinggakan kepada contohnya mereka bekerja sebagai admin pun masih ramai yang gaji di bawah 1,500. Belum lagi mereka yang bekerja di supermarket ke, belum lagi mereka yang bekerja di sektor 3D ke. Jadi apa yang dikatakan oleh Premier Sarawak ini pada saya hanya cakap, itulah yang orang selalu katakan, dia ketik saja. Hanya ketik sajalah. Kerana tidak pernah ada pelaksanaan. Yang pada saya benda ini terlalu lama. Hari ini apabila dekat dengan PRU, maka dia mulalah. Jadi saya juga lihat bahawa dia menggunakan kaki tangan kerajaan, kaki tangan penjawat-penjawat awam Sarawak ini untuk mereka survival politik. Yang mana saya lihat mereka menggunakan sepenuhnya. Kerana seolah-olah mereka hari ini, yang menjadi kerajaan hari ini, yang mana orang-orang politik ini memikirkan bahawa mereka lah kerajaan yang tidak akan runtuh. Mereka lah, kalau kita tidak sokong kepada mereka, undi kepada mereka, maka orang lain tak boleh menjadi kerajaan. Ini adalah satu ideologi yang tertanam. Dan saya paling kasihan dengan rakyat-rakyat di kampung, pedalaman yang jauh, yang mereka ini bekerja sendiri, yang mana mereka hanya berjualan kecil, yang mana mereka hanya bekerja di kedai-kedai kecil. Gaji mereka di bawah paras 1,500, yang mana mereka perlu sewa sendiri, makan sendiri. Jadi sepatutnya, sebab itu, saya selalu membuat gurauan dengan kawan saya. Kalau saya yang jadi CM Sarawak, yang mana Sarawak ini adalah negeri yang kaya, saya rasa pekerja-pekerja awam, pekerja-pekerja swasta ataupun siapa yang bekerja ni, gaji minimum yang ada di Sarawak ni 4,000, 5,000. Kerana apa? Kita negeri yang kaya, tetapi kemana hasil dia pergi? Kemana duit minyak kita ni pergi?
kenapa apabila politik, apabila kita cerita tentang untuk nak mengekalkan kuasa, maka keluar cerita MA63, keluar hak-hak MA63. Tetapi untuk rakyat kita ini sendiri, hak-hak itu tidak pernah keluar. Sekarang ini, hak-hak MA63 itu digunakanlah. Kita boleh membentukkan berapa gaji minimum, berapa gaji pokok, berapa apa yang kita nak buat dalam negeri kita ni lah. Sebab itu saya selalu bergurau dengan kawan saya. Kalau saya CM, kalau saya Premier Sarawak hari ini, saya akan umumkan gaji start 4,000. Walaupun perkara itu hanya gurauan ataupun hanya sekadar untuk kita nak merasa meluahkan perasaan, tetapi itu hakikatnya. Bagaimana kita nak membuat perkara ini? Sama lah juga, kita akan cari mekanisme dia, bagaimana untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat itu. Kerana kita ni dikatakan negeri yang kaya, kaya dengan minyak, kaya dengan hasil bumi, tetapi semuanya kita hantar ke pusat. Lepas itu, apabila pusat kembalikan sedikit, seperti royalti minyak, sebenarnya kita dengar ratus-ratus juta, mungkin bilion, tetapi tidak dirasai oleh anak orang kampung, tidak dirasai oleh pakcik-pakcik di kampung. Jadi ini isu dia. Jadi mekanisme yang dia nak buat hanya untuk nak memperbarui pejabat-pejabat awam ini, saya bersetuju, 1000% pun saya setuju. Dan ini yang dia katakan supaya kita tidak berlaku rasuah dan supaya kita seperti negara Singapura yang mana apabila tidak berlaku rasuah itu kerana gaji pejabat awam, saya setuju di situ. Dan apa yang juga saya lihat, bahawa kenyataan yang dikeluarkan ini, kita lihat, ahli-ahli politik Sarawak, kita nak membenteras rasuah. Tetapi, di peringkat tertinggi kita benteras tak rasuah ni. Jadi, kita sekarang ni, mengajar anak itik berenang. Yang mana, orang-orang atas, elit-elit politik, dan bersama dengan sekongkol-sekongkol mereka, iaitu mereka-mereka yang jadi kapitalis yang ada ni, menyonglap duit rakyat, akhirnya rakyat miskin. Rakyat miskin ini kebaikannya kepada mereka-mereka yang suka berbohong dalam politik ini. Tujuannya untuk apa? Semakin rakyatnya terhimpit, semakin mereka menunggu akan janji-janji. Dan akhirnya janji tak sampai ke mana berpuluh-puluh tahun. Di ulu-ulu, di pendalaman-pendalaman, jalan mengharapkan jalan kayu balak. Apa benda ni? Sedangkan di Kuching sendiri pun, sepatutnya dengan kita punya keadaan trafik yang begitu padat, apabila waktu kerja, apabila waktu nak ni, sepatutnya ini dah diselesaikan dah lama. Tapi hari ini, MRT, LRT yang diceritakan, tak ada, bas pun tak berfungsi. Jadi rakyat terpaksa bekerja dengan menggunakan kenderaan sendiri. Lainlah menteri, sekali jalan ada escort. Maka sampai ke tempat tepat. Tetapi rakyat bagaimana nak kerja? Jadi sepatutnya pembangunan ini dipikirkan juga, dipikirkan segera. Dah berpuluh tahun GPS memerintah, apa yang GPS ni? Sebab itu saya sebagai rakyat terpaksa duduk dalam parti pembangkang kerana saya perlu jadi check and balance untuk saya buat teguran sebagai anak muda untuk kita nak ke arah pembangunan yang lebih baik. Dan kenapa perkara ini berlaku? Kerana kita tidak pernah lihat kerajaan negeri Sarawak itu bertukar dan kita tidak pernah buat check and balance di dalamnya dan kita tidak tahu apakah mereka yang memerintah hari ini bersih atau tidak. Jika perkara ini rakyat kita terus berdiam, rakyat kita terus tidak melihat ke arah pembaharuan, maka inilah. Jadi pada saya, rakyat Sarawak harus berfikir dan bernilai. Jangan kita main lagi politik Melaya, politik Melaya. Kita nak parti lokal, parti lokal. GPS itu adalah parti yang didaftar di Sarawak oleh ROS yang sama daripada Semenanjung. Tetapi mereka tetap bergabung dengan parti Melaya untuk mereka membuat kerajaan pusat. Akhirnya apabila mereka bersama kerajaan pusat sana, dari situlah peruntukan yang datang. Karena kita ni duduk dalam Malaysia. Jadi kita ni jangan tertipu dengan dakyah-dakyah parti-parti yang ada dalam GPS ni. Yang mana mereka sendiri pun bukan ahli politik yang hebat sangat pun. Cuma pandai kelentong je. Jadi itu yang saya agak marah di situ. Cuma saya berharap, saya sebagai wakil pembangkang yang juga sebagai ketua penerangan PKR, di sini saya berharap rakyat Sarawak perlu memikir untuk mengubah masa depan demi generasi kita akan datang. Kita tidak boleh memainkan isu yang
melibatkan kenegerian, tetapi yang rugi akhirnya kita rakyat. Sekian, terima kasih.